Pimpinan PAS nampaknya masih mimpi tebuk atap. Perikatan Nasional dilihat semakin lesu dan gagal memainkan peranan sebagai pembangkang yang konstruktif dan berkualiti. Gabungan bukan sahaja gagal membentangkan belanjawan bayangan atau shadow budget, malah gagal memperkenalkan policy statements atau penyata dasar yang mantap seperti yang dijanjikan oleh pengerusinya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Nampaknya PN hanya bermain dengan retorik kaum dan agama, namun sentimen ini bukanlah dasar yang berupaya membantu pembangunan negara yang mampan, kata ahli jawatan kuasa pimpinan amanah Muhammad Faiz Fazil. Menurut beliau, ketika Pakatan Harapan masih menjadi pembangkang, gabungan tersebut sentiasa mencadangkan belanjawan bayangan. Muhammad Faiz berpendapat belanjawan bayangan adalah peluang terbaik pihak pembangkang menjalankan peranan semak dan imbang. Ini peluang untuk mengutarakan idea-idea bernas tentang pengurusan fiskal negara. Kegagalan PN memperkenalkan belanjawan bayangan atau dikenali sebagai policy statements hampir 2 bulan selepas Kabinet Bayangan PN dibentuk mendedahkan ketandusan idea PN. Ketandusan idea ini menunjukkan ketidakupayaan koalisi ini untuk menjadi kerajaan, dan inilah yang berlaku ketika mana mereka mentadbir Putrajaya sebelum ini, katanya dalam kenyataan di Facebook baru-baru ini. Faiz menegaskan PN bukan sahaja gagal mewakili isu rakyat, namun semakin menjadi ancaman kepada konsep federalisme yang dijulang selama ini. Beliau mengambil contoh perang terbuka Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur dan pemimpin utama PN lain dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, cabaran Muhammad Sanusi terhadap kedaulatan Pulau Pinang akan merosakkan fabrik persekutuan Malaysia jika Sanusi tidak dikawal oleh PN. Kebergantungan PN kepada cara politik Sanusi ini tidak menguntungkan negeri Kedah dan negara, katanya. Beliau mengingatkan bahawa ramai rakyat Kedah mencari nafkah di Pulau Pinang kerana negeri tersebut menyediakan peluang pekerjaan yang bernilai tinggi. Pembangunan pesat di Pulau Pinang sepatutnya diambil peluang oleh Sanusi supaya kesan limpahan atau spillover effect memanfaatkan rakyat Kedah. Semangat ketuanan supremasi Kedah yang cuba dimainkan Sanusi tidak membantu pembangunan di negeri jelapang padi ini. Malahan rakyat Kedah tidak pernah menganggap Pulau Pinang sebagai musuh. Rakyat Kedah tidak mendapat sebarang manfaat daripada permainan politik sempit sebegini, tegasnya. Racau Muhammad Sanusi jelas bersifat perkauman dan sekadar cuba mendapatkan populariti secara kotor sahaja. Layanan beliau terhadap Pulau Pinang yang ditakbir oleh DAP, Sekutu Pakatan Harapan, ternyata amat berbeza dengan negeri Perlis yang satu ketika dahulu sebahagian daripada kerajaan lama Kedah. Rakyat Kedah yang ramai mencari rezeki di Pulau Pinang itu kaum apa agaknya? Adakah Ah Chong dan Munusami sahaja? Manakala Ahmad bin Abu terkulat-kulat merempat tak dapat cari makan di Pulau Pinang. Demikian retorik yang dicanang oleh pemimpin PAS yang tujuannya amat jelas supaya kerajaan sekarang dilihat tidak stabil. Tidak kira ini bulan Ramadan, pemimpin PAS terus-menerus berretorik untuk menebuk atap kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Demikian disiratkan oleh ahli Parlimen Pasir Putih Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh di Majlis Ihya Ramadan pimpinan kerajaan negeri bersama anak Kelantan di perantauan bertempat di Bangir Convention Centre BCC Bandar Baru Bangi 1 April lalu. Adik kakak sekalian, perjuangan kita ni ba'udat alaihimus syuqqa. Jalan dia jauh, penuh onak dan duri. Penuh onak dan duri. Kita pilihan raya baru ni, alhamdulillah, jumlah kita cukup kalau nak kira. Tapi Allah tak izin lagi. Tak izin lagi. InsyaAllah tak lama berkali ada keizinan lah tu. InsyaAllah, adik kakak kena doa banyak dalam bulan Ramadan ini. Kena doa banyak. Sebab kalau kita lock kepada kerajaan yang ada lah ni, adik kakak sekalian, nasib agama kita, nasib bangsa kita, nasib banyak perkara akan terjejah. Katanya, maknanya jika dibiarkan sahaja kerajaan yang ada, nasib Melayu Islam akan terjejas kerana kerajaan mengabaikan mereka, termasuk dalam belanjawan 2023 baru-baru ini. Kalau kita baca belanjawan negara yang tebal itu, kita dapati yang diagih kepada orang miskin, majoriti Melayu. Peniaga-peniaga kecil dan sederhana, siapa dia? Orang Melayu. Peruntukan daripada kerajaan berbilion-bilion ini ditujukan kepada syarikat-syarikat yang besar. Kalau kita biarkan benda ini, ia akan jadi sebagaimana 22 bulan
bulan yang lalu, LGBT bermaharajalela dakwanya. Sedikit pun beliau tidak nyatakan syarikat mana yang dapat peruntukan pembelian itu. Beliau juga tidak sebut di mana puak lesbian, gay, bisexual dan transgender itu sedang bermaharajalela. Pada 17 Disember 2022, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin berkata trend kes baharu HIV dalam kalangan homoseksual di Kelantan menunjukkan peningkatan sebanyak 33.2% dalam tempoh 5 tahun bermula 2016 sehingga 2021. Siapa pemerintah Kelantan pada 2016 hingga 2021 itu? Siapa Perintah Kerajaan Malaysia pada tahun 2021? Kalau hebat sangat kononnya menentang LGBT, sepatutnya kes HIV di Kelantan sifar, bukan meningkat. Malangnya, Nik Muhammad Zawawi lebih mudah menuding jari kepada Kerajaan Perpaduan yang baru berkuasa pada 24 November tahun lalu. Sebagai Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Nik Muhammad Zawawi sepatutnya menyelesaikan masalah aktiviti LGBT di negeri sendiri sebelum menyerang Kerajaan Perpaduan dalam isu yang sama. Tidakkah beliau ada sekelumit rasa malu bercakap tanpa bukti di bulan yang mulia ini? Kata-katanya insya-Allah tak lama lagi barangkali ada keizinan lah tu seumpama hasutan untuk menjatuhkan kerajaan sebelum pilihan raya umum ke-16 yang akan ada muncul sekitar tahun 2026. Di Malaysia, kebebasan bersuara terkandung dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, tidak termasuk kebebasan memfitnah dan menghasut untuk menjatuhkan kerajaan secara tebu atap.